Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini untuk kali yang keduanya saya hadir dan berada di dalam surau tuan-tuan ini, dalam majlis pengajian yang disusun atur oleh pihak surau. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi jemput saya untuk kali yang kedua datang ke surau ini. Kali yang pertama saya pun tak ingat bila agaknya, bulan berapa, tahun-tahun lepas ke tahun ni, saya pun tak ingat dah tuan-tuan. Ni kali yang kedua. Yang keduanya saya minta maaf kerana kelewatan yang tidak dapat dielakkan tuan-tuan, sebab saya guna Google Map tu, dia hantar saya mai jalan jam. Haram sungguh. Duduk atas highway, dia suruh keluar Sungai Petani, ikut jalan Kuala Ketih. Tuan-tuan bukan tak tahu, daripada tol tu nak lepas Aman Jaya, nak lepas hospital, nak lepas tu bukannya senang. Kena ikut sidam. Kawan-kawan kita daripada agama Hindu, rakan-rakan kita pula, dia buat perarakan pula, jam pula dah tuan tu. Lepas perarakan tu, duduk elok, duduk jalan elok, dia jumpa kereta bodoh 3 biji tuan-tuan. Jenis duk cari rumah sewa punya kereta ni. Satu yang lambat tu, saya ingat kalau tak turun jalan Sungai Petani tu tasat ni, 5.45 sampai dah. 5.45 sampai dah. Saya keluar daripada rumah tadi 5.30. 5.45 boleh sampai dah Sungai Kop tadi ni. Jadi saya minta maaf dah lewat sikit sampai tuan-tuan dah. Minta maaf, ada yang nak marah tak? Tak ada. Minggu lepas saya ceramah satu tempat, sampai lewat Dagu Nirap Pak Long tu dia nak marah. 3 hari lepas tu dia meninggal. Di malam ni jangan ada buat perangai lagu tu lah. Malam ni tak ada lah tajuk yang khusus diberikan kepada saya untuk saya bercakap. Saya pun tak tahu tajuk apa yang mereka suruh saya bercakap. Saya pun tak tahu. Cuma kita nak sambut Ma'al Hijrah bulan depan. 1 Muharram akan jatuh pada bulan depan. Saya nak ambil kesempatan masa malam ni, insya-Allah dalam pukul 9.30, 9.40 saya berhentilah. Saya pun tak cadang nak cakap sampai lama-lama tuan-tuan, sebab payment dah dapat dah. Kalau saya cakap takat Isya pun tuan-tuan tak boleh nak ingat dah. Siapa suruh bagi awal? Jadi saya nak cakap takat sejam 10 minit tu sudahlah tuan-tuan. Sudahlah lah, ni pun dah lebih kurang dalam 8.35 dah. Isya masuk kira apa? 8.52. 8.52. Jadi malam ni takat paling lama pun 9.45. Boleh? Boleh? Setuju? Lebih sikit pun tak apa. Payment pun lebih sikit lah. Baik. Lawak marah lah, lawak. Nampak tuan-tuan pun serius satu macam lah. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala cerita tentang hijrah. Ni kita nak sambut 1 Muharram ni tuan-tuan. Bila masuk 1 Muharram, bulan Muharram akan mengingatkan kita kepada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun ulama berbeza pandangan, ulama ahlu sirah berbeza pandangan,
ulama sirah mereka berbeza pandangan, ahlu sirah berbeza pandangan tentang bulan bila yang berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ulama berbeza pandangan. Ada yang kata bukan berlaku dalam bulan Muharram dan sebagainya. Hari ini kita tak cadang nak ulas bulan bila yang berlaku nak hijratul Rasul. Kita tak cadang nak ulas. Cuma berlakulah bulan apa pun Pak Long maklum. Yang penting kita nak ambil apa dia? Ibrah, semangat pengajaran daripada peristiwa tersebut. Betul? Bukan kita nak bahas bulan berapa dah. Tuan-tuan, bila masuk je bulan Muharram, kita akan ingat pengorbanan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam nak mengembangkan Islam, dalam nak menegakkan agama, dalam nak meningkat dan mengangkat syariat dan syiar Islam. Ni bulan Muharram berlakunya. Bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mengorbankan segala-galanya, keringat, air mata, darah dan nyawa dalam nak mengangkat syariat dan syiar Islam. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat filem tentang hijrah Nabi dan para sahabat, lebih syakal lagi daripada Mat Kilau. Tengok dah Mat Kilau. Tengok dah Mat Kilau. Bila tengok ada yang duk hingar ustaz-ustaz masuk duk tengok Mat Kilau dalam pengwayang. Kita nak masuk tengok cerita, bukan nak khabar nak darah orang. Kadang-kadang pun jenis kepala otak ni mata lalat, dia kerja nak cari salah. Cuba hidup ni jadi guna mata lebah. Tahu mata lebah? Terbang dia cari madu. Terbang dia cari madu. Tu mata lebah. Dalam taman kita, dalam masyarakat kita, hak mata lebah tak banyak, mata lalat banyak. Betul tak? Dia terbang, taik dia berhenti. Dia terbang, air acak yang dia berhenti. Dia terbang, tong sampah yang dia berhenti. Dia tak mau jadi serupa labah. Apa ni? Dia terbang madu. Tuan-tuan cuba tengok dalam taman tuan-tuan. Hak jenis mata lalat banyakkah? Mata lebah yang banyak? 2 saat daripada sekarang. Apa dia marah? Apa dia? FRI Umar ke apa? Dia bukan ceramah politik, ceramah ma'ani jerah. Mata labah banyak ke? Mata lalat yang banyak? Mata lebah ada berapa orang tuan-tuan ada cari madu, boleh menikah 2-3? Tak aman. Dia terbang cari madu, boleh seorang lagi ke dia. Terbang boleh madu, seorang lagi dapat ke dia. Banyak mata lalat. Ustaz duk pergi tengok. Kita nak tengok cerita, bukan nak pergi merabar ke orang. Saya pun bawa bini saya pergi tengok. Dia yang kalut sangat, saya tak ada kalut. Kita duk baca cerita Mat Kilau ni lama dah. Dia yang kalut. Jom lah abang pergi tengok, dia kata. Pergi. Malam tu tengok, esok dia lawan saya siang malam. Saya kata, hang ni pun satu penyakit. Mat Kilau suruh lawan berjanjah, bukan suruh lawan lelaki. Kalau cerita hijrah ni kita boleh buat ni Pak Long, penghayatan lebih daripada cerita Mat Kilau. Tuan-tuan, malam ni kita nak ambil pengajaran. Saya rasa 5 pengajaran lah. Padahal saya tak mau bagi banyak Pak Long. Saya nak bagi 5 pengajaran yang malam ni tentang peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak ada buku tulis, hak tak ada buku apa. Orang Sungai Kok ni banyak aja ni Imam Syafi'i punya adik-beradik ni. Betul-betul bawa 2 biji peluru 1 pistol ni. Haram apa pun dia tak bawa kan. 2 biji peluru 1 pistol. Pistol tu nak buat apa? Pak Long nak perang tak boleh. Peluru pun ada 2 ya. Yang mana boleh apa-apa? Ada 5 pengajaran yang saya nak share malam ni. Yang pertama, tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan.
Kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah? Kenapa? Arahan Allah suruh Nabi berhijrah. Kenapa? Yang pertama, tuan-tuan, dalam kisah ini nak memaparkan nilai kehambaan. Kita ni nak jadi hamba Allah, jangan banyak tanya. Sebelum ni kita sambut Aidul Adha. Sambut minggu lepas kita sambut Aidul Adha. Aid maknanya hari raya, Adha korban. Kita sambut raya korban. Sini sambut tak? Sambut. Bakar duk pobah lembu belakang, sembelih. Ada yang buat korban, ada yang tak buat, mai tutup balas daging korban, macam-macam. Surah apa? Berapa ekor? 4. Kawak tak? Ada orang jaga. Kawak daging korban ni di mana-mana ada. Saya habis ceramah satu masjid, dia kata, "Ustaz, hantam ke kawak daging korban yang Ustaz kata dalam video." Saya kata, "Awak." Dia kata, "Celaka tahun lepas kami buat korban 13 ekor lembu. Ekor 13, kepala tinggal 6." Tuan-tuan nak kata apa? Hangat hati Tok Imam tu, dia kata, "Celaka." Saya kata, Tok Imam kasar. Tak kasar. Dia kata kita korban 13 ekor lembu. Ekor ada 13, kepala tinggal 6. Ni orang kok dia kata filak. Ni orang kok dia kata filak. Sini panggil apa? Filak. Filak sini ya. Kasar no. Kok dia filak. Ekor ada 13, kepala tinggal 6. Tuan-tuan nak kata apa? Ni kawak dengan korban ni. Awak betul. Kita buat korban dulu ni. Kita ingat kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, bila Allah bagi arahan kepada Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail, ada tak Nabi Ibrahim duk tanya awak? Awak pula nak kena sembelih? Dah lah nikah lama tak ada anak. Mampu ya? Nabi Ibrahim bukan macam Pak Ibrahim dengan ekor. Contoh. Lagi marah pula. Contoh. Serupa dengan saya pun. Awak. Tuan-tuan tak nak meja luah sikit lah. Biar saya nak sila panggung membayar tangkut telur sana. Pergi cari meja luah sikit, mau tak cukup duit abang saya nak wakaf. Sama usah dengan saya macam ni. Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih anak dia Ismail. Dia tak tanya awak. Dia kata teruk lah, ya Allah, oi. Dah dalam nikah lama baru nak dapat anak, suruh sembelih pula, mampu tak ada. Nabi Ibrahim abah dekat Nabi Ismail. Abah mimpi semalam Allah suruh sembelih hang. Ada Nabi Ismail dia tanya macam-macam. Siapa Allah? Oh gila. Tak ada. Ni nak habak dekat Pak Long. Maklum tak ada daripada luar. Nak habak kat Pak Long. Nilai hamba Nabi SAW, Allah suruh dia tinggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah. Ada Nabi tanya macam-macam. Bulan Rejab kita sambut Isra' dan Mi'raj. Bini baru mati, meninggal. Pak nakan baru meninggal. Tuan-tuan, sayang dekat Nabi ni tak tahu nak abak pak nakan ni. Serupa pak nakan yang nak nakan rebah tengah pembarisan tu. Dia biangkat, lebih kurang, lebih pada tu lagi. Tu pun kita dik tak dengar Pak Long tu tuan-tuan. Kata dia bukan berlakon Pak Long, betul tu. Orang berlakon ni kita tahu. Ni dah sayang dia kat anak menakan. Tu bukan anak dia, anak yatim piatu, anak menakan dia. Pi duk peluk.
Pak menakan Nabi, nama apa? Ha? Lebih sayangkan Nabi daripada tu. Tengah-tengah duk sedih, Pak Long, pak menakan baru meninggal, bini baru meninggal, Allah suruh berjalan pula. Ada Nabi tanya, Jibril, habaq ke Allah dan sahab. Tu nak habaq kat tolong nilai hamba. Kita ni namanya hamba, komplain soal Allah siang malam. Suruh mak yang tu awak pula dah. Dia minta awak down. Minta awak down. Puasa ni kalau dia buat malam kan tak boleh dia. Dia minta awak down. Bukan orang lain serekor lah. Minta apa dah? Cuba dia buat kita sok lepas asar, buka puasa lepas subuh. Dia kurang. Kemuk buat dah. Malaikat terajar rokok tu pun dia tahu. Komplain siang malam. Ni kita samalah, tuan-tuan pun sama, saya pun serupa pada. Boleh kan cakap lagu tu? Yang buat tuan-tuan terkejut tak nak dengar ceramah saya ke apa? Saya ni kira lembut dah ni. Ceramah akhir zaman ni kali lembut-lembut, orang tak ada berubah, dia tak faham. Tak ada berubah, piak mati lagu tu. Ha. Ni kira saya pedul, saya meja halus, mau meja besar lagi sekan saya pergi. Ni nak tumbuk meja pun tak mani ni. Nak kalih kot tu, cawan duk kot tu. Jangan ada teropong telung saya sudah. Dah dalam datang ni pun pendek. Kita ni komplain siang malam. Dia kata semayang berlima waktu ni cukup orang sikit, senang orang nak buat kerja. Tu pun lambat lepas bila orang tanya, hang ni hamba siapa? Hamba Allah. Hei, hang tak malu ke duk mengaku lagu tu? Tengok handphone lebih banyak daripada tengok Quran. Tak malu ke nak mengaku hamba Allah? Hang tengok handphone lebih kerak, lebih lama daripada hang tengok Quran. Tak malu ke malu? Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi arahan, terus jalan, tak tanya macam-macam dah. Tak ada tanya dan nasat, hak duk dan nasat tu kita. Nabi Ta'ala terus jalan. Saya nak tanya Pak Long ingat senang nak tinggal tanah air pergi duduk tempat orang lain Pak Long? Ialah Mekah dan Madinah tu satu negara, tapi tak ada Nabi tinggal. Sebab apa? Nabi nak cari wanita lawa, Nabi nak kahwin ke? No. Kalau betul Nabi nak cari bini, puak-puak Abu Jahal dan Abu Lahab degil ni tuan-tuan, dah tawar dah kepada Nabi, hei Muhammad, hang habaq perempuan mana yang hang kenal, hang nak nikah, mai habaq kat kami bagi hang nikah. Jangan hang duk sebab agama baru hang sudah. Habaq. Betapa yang nak habaq, kami nak pergi, nak lungguh mereka hang. Jangan sebab agama hang sudah. Cuba offer kat saya tengok. Pak Long gelak apa? Pak Long berubah. Cuba tergelak, kena kat kita gelak. Cuba tawak kat kita enggak Pak Long? Selera. Selera. Dia selera. Keta dengan tina perempuan. Hei Pak Long, wanita takhta harta nikah. Tak kira apa, Pak lebih lengak lagu kita lagi cepat. Sebab tu saya minta ke Allah jangan duk uji saya lagu tu Pak Long. Takut Pak Long, kita ni baik bukan kerana baik, sebab Allah Ta'ala belum uji. Sebab tu saya tak berani nak kata siapa ni baik-baik korang, saya tak berani kata Pak Long. Awak Pak Long, kita dengan perempuan ni Pak Long lambat lepas. Sungguh lambat lepas. Pak Long cuba balik teropong muka Pak Long, boleh harap lah.
Kalau mai terupa penguin tu lagu tu kita tolak belum. Kalau mai terakhir rapadira, tak ada karan ke? Ha mai ada jalan mula lagu penguin tu. Mai badan macam tonggih Petronas sama mai tak ada kating kan. Jadi kita tolak Cuba mai terakhir rapadira. Elok. Belum, sabar lagi. Syarifah Aini tak ada dah. Ambil air hidup ni. Apa Pak Long punya tih sampai orang meninggal pun Pak Long dia kau nak sebut lagi teruk ni. Syarifah Aini tak ada dah. Dia. Oi Pak Long. Janda petani tu panggil abang pun tiap-tiap malam duduk kedarah teh kelak tu lah kan. Haram tak sedap pun pi. Janda petani panggil abang. Pakai pula ketat. Dia kata ni aku duk charge bateri elok lah ni. Balik masjid kedai janda petani. Balik masjid kedai janda petani. Janda petani tu panggil abang. Habis nak benda apa habis? Dia nak habak kata dia nak tongkat Ali. Dia tukar kacik Fatimah. Kacik Fatimah pun dia kacik masuk juga kan. Main dengan janda petani masuk. Perempuan Pak Long. Allah. Saya pun tak berani Pak Long. Habak ustaz, anak perempuan mana yang paling lawa kami lagi hamnikah hanya ngaduk ceramah deras ya? Pi. Hebat dia. Pak Long, kita sihat Pak Long ni. Hak burung tak terbang tu pun duk galak. Tambah burung terbang elok. Hak mana faham tak faham sudah lah. Mai pula offer. Ustaz, jangan duk ceramah entah-entah orang. Kami bagi sebulan 300,000 ke Ustaz. Betul tak? Ustaz abang, apa benda apa Ustaz nak? Kami bagi satu lot rumah ke Ustaz dekat Kuala Lumpur, dalam bandaraya Kuala Lumpur. Kondo yang boleh tengok. Kondo tu buka terai, nampak KLCC. Nilai dia kat 3 juta. Kami bagi cuma ke Ustaz. Bini lawa 300,000 sebulan, rumah mewah. Nak tambah lagi. Dia bukan minta banyak. Jangan ceramah deras ya. Ustaz pun jangan duk cerita apa-apa. Ustaz pergi ceramah tak mana pun Ustaz cakap baik dengan nipah. Ustaz cerita baik dengan nipah. Ceramah kan tak boleh ceramah? Boleh ceramah. Cerita tak baik dengan nipah. Bak semayang pun jangan duk cerita kona balik. Baik dengan nipah. Belum. Ada pun darah itu. Duk cerita tu lah. Nabi Muhammad di offer Abu Lahab, Abu Jahal offer Nabi Muhammad. Hang habak kat kami Muhammad. Hang nak apa? Hang nak perempuan lawa, hang nak menikah? Habis pilih anak siapa yang anak? Habak. Pasti perempuan tu akan jadi milik hang. Pak Long oi, orang Arab bukan lagu orang mengekor. Lawa. Takatlah yang saya tengok yang lawa ni Pak Long. Saya pun jalan banyak tempat dah lah. Takatlah yang saya tengok lawa ni Syria. Arab Syria lawa Pak Long. Lawa. Nombor 2 Arab Mesir. Tu lawa. Kalau tis saya lah. Saya biasa sekali duduk tengah tawaf ni kata jahat saya ni pun. Tengah duduk tawaf depan Kaabah. Seorang saya duduk tawaf. Masa tu tak nikah lagi. Arab Syria tu dia masuk depan saya. Subhanallah. Lawa belum. Saya pun lari ni anu. Jalan duduk tepi dia. Saya tinggal serang lagi. Saya kata ya Allah, 7 lagi pun aku jalan lah mengarah Syria. Korang ajak dia ingat balik. Lah dia ingat korang ajak aku tu.
Ni dia jalan belum Allah, lawa belum. Oi. Mau dekat maklum tu, ya lawa. Maklum tu bukan dekat 3 tiang dia potong Tanjung Malim Tengekok kan, macam jauh. Lawa dengan Pak Long balik lagi, Pak Long telah kobek datang ni tengok. Pak Long tengok tang Google, Pak Long type tengok Syria woman. Bukan dekat cah beza Pak Long cah yang cepat noh. Lawa. Jangan tengok orang Melayu lawa. Melayu ni pun kalau kena hal lawa semua lawa. Pak Long tambah Arab Syria. Cuma saya waktu tu tak berani nak pergi nikah kerana takut bom nak lintas ke atas kepala. Kalau aman saya nikah cerahlah. Lawa Pak Long. Nabi Muhammad dia tak peduli yang tu. Tu nak habak kata Rasulullah. Dia tak ada fikir langsung bab dunia ni. Bukan lagu kita. Nak buat kerja Islam, tanya lu berapa nak bayar. Rebut. Kami daripada pihak ni apa madrasah apa ni? Surah ni. Darul Ulum. Kami daripada madrasah Darul Ulum nak panggil yang bahagia ustaz untuk ceramah ni. Cakap dengan PA lah. Boleh tak? PA tu kata boleh, tarikh boleh bincang, cuma nak tahu dulu berapa cadangan pembayaran. Kami pun tak ada ni teringat nak bayar RM15 suku. PA tu kata ni penceramah bukan Tok Bomo. Ada kira suku-suku. Ustaz ni ajar dia ceramah, bukan ajar dia bomo berobat orang. Tuan-tuan. Tu kena cadang nak bayar obat tak? Kami habaq tu pihak surah ni orang kata habaq tu surah kami pun tutup parik ya buat. Bawah ni parik kan? Bukan kami ada tanah ni. Tutup parik buat surah lah. Dia ni boleh semayang. Nak minta ambil obat ibu. Surah pun tak ada tanah. Tutup parik lah. Mujur buat bandara mau buat cemeh sebelah kan. Mau dia buka mata tu duduk mampu kita. Dia buat bik orang angkat surah bintang tempat lain tu. Ini benda pihak bandara mau bagi dia buat cemeh sebelah. Nak minta pepak 5,000 kami surah pun tak ada tanah, tutup teh parik buat ya. Nabi Muhammad perangai bukan lagu kita. Bolehkah sebut lagu tu? Lagi kecil hati pula. Tuan-tuan mau hati tisu yang ada panggil saya ceramah. Cakap sikit terasa. Tuan-tuan duk tutup kata saya tak terasa pun kan. Orang kata macam-macam tuan-tuan, tak lul, tak koyak. Jadi tuan-tuan ramlah buat sikit koyak. Kita ni nak cari duit Allah tuan-tuan ni. Batu prinsip saya mudah lah tuan-tuan. Minta tak, bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Tu yang senang tuan-tuan. Pegang prinsip tu sampai mati. Minta tak, bagi balas, tak bagi aku tunggu. Bagi tak cukup, tarikh tak ada. Ni bila tak boleh macam tarikh pun belagak. Tutup tak bagi tak cukup. Lawak lagi tuan-tuan kata serius pula. Bolehkah puak Wahabi kerap pula video ni? Tidak ikhlas dalam dakwah pula bapak hamba kan? Seramahlah orang kali payah jenis puak Wahabi ni. Mudim tak ada tahu dia. Jenis kerat tak habis. Ini puak Wahabi ya. Kerat tak habis. Kerat tak habis. Metua nak kena repair. Payah tuan-tuan. Lah ni pun jenis Tok Mudim kerat tak habis. Ini duduk viral ceramah macam-macam. Orang cerita abad lain dia kerat tak habis, faham balik bukan kerja lain, kerja puak Wahabi tu. Kenapa puak Wahabi? Kenapa puak Wahabi? Bukan Wahab bin B, ni Wahabi. Ada agak kawan-kawan kita nama Wahab bin B. Saya tak tahu, saya terus ya, Wahabi. Ada ustaz-ustaz dia takut, ni lah golongan WWE. Yang kono tahu sangat siapa. Sebut tu Wahabi. Sebut Wahabi. Jangan takut. Nabi bukan perangai lagu kita Pak Long.
Allah bagi arahan hijrah. Kerana apa? Kerana Nabi nak jawatan? No. Kerana Nabi nak harta benda? No. Kerana baik? Kerana Nabi nak wang ringgit? No. Tapi kerana apa dia? Kerana Nabi mematuhi arahan Allah. Tu yang pertama. Nilai hamba sami'na wa ata'na, bukan samina-mina. La banyak samina-mina, bukan sami'na wa ata'na. Sami'na wa asayna, bahasa lain samina-mina. Nabi keluar kerana Islam. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, kalau tak silap saya, hadis sahih, sama ada Imam Muslim ataupun Imam Bukhari, dua-dua hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Nabi SAW naik dalam satu tempat waktu malam, waktu Nabi keluar daripada rumah dia tu. Nabi keluar kan, ada dalam kitab-kitab sirah kata di kepung yang ganti tempat tidur Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Tak apalah, yang tu kita bukan nak bahas apa. Nabi keluar, Nabi pergi sembunyi tahu mana? Gua apa? Ghari. Gua kan gua Hira. Satu lagi gua Thawr. Kita panggil gua Sur. Kita pergi Mekah, kita naik lah. Saya biasa ragas 3 kali, turun-turun tak ada dah. Waktu tu waktu muda lagi tuan-tuan, saya naik lah pun muda lagi, baru 32. Saya sampai di Mekah kali yang pertama umur saya 19 tahun. Umur saya 19. Waktu tu ragas naik. Lepas tu saya pergi lah tahun depan naik 3 kali, naik lah tak naik dah. Tengok pun sayu. Dia bagi tazkirah bawah, ujung. Dia bagi tajam naik ujung. Tak apa, naik ujung tu. Teruk pandoi. Bukannya senang, tak apa, habis tak ragas naik tahu lah saya 3 kali dah. Tengok taman Nabi sunyi. Allah balok. Bukan Gunung Jerai. Tu Bung Kelai nak mandi kat Gunung Jerai. Hello. Mandi kat Bukit Jerai tu, dia hingat dengan Gunung Jerai. Mandi kat Bukit Bintang, telanjang lelaki perempuan, dia hingat pun. Ni kata mentaliti otak Wahabi kan. Orang otak duk tang kepala, Wahabi otak duk tang lutut. Lah ni dia kuih turun lagi, nak pergi tang buku ni otak lepas. Pak Wahabi ni betul. Darah saya nak hormat Pak Wahabi ni, kata terajai-terajai mampu pergi lah. Tak puas hati main jumpa. Tanpa duit hina ulama' pun nak suruh aku hormat apa? Cish. Dia hina ulama' bid'ah amalan orang, nak suruh kita hormat dia apa? Tak boleh penampang tak tu. Syarat nak jadi geng Wahabi ni tuan-tuan, syarat utama bodoh. Mau cerdik lagu kita, dia tak boleh jadi Wahabi. Baca kitab faham, ulama' mengajar dengar, tak boleh jadi Wahabi. Syarat nak jadi Wahabi yang pertama bodoh, yang kedua pekak. Boleh jadi Wahabi. Dia ada 5 syarat, saya baru abang 2. Tentang boleh apa nak? Syarat nak jadi Wahabi yang pertama kena bodoh, yang kedua kena pekak. Baru dia jadi Wahabi. Semua ada 5 syarat. 3 lagi saya simpan, peluang. Apa serang aku serang apa? Kita pun darah mak kilau mengalir dalam badan, tuan-tuan ni. Mak kilau ada sunnah, bukan Wahabi. Mak kilau. Ingat betul? Bukan M.Dot kilau, mak kilau. Tuan-tuan, Nabi naik malam tu. Nabi naik. Nabi sembunyi di Gua Zur. Sampai di sekat jalan, Nabi memalingkan wajahnya ke arah kota Mekah. Kalau tuan-tuan biasa naiklah, baik naiklah. Yang mana biasa pergi, saya rasa ramai ikut yang dah pergi umrah ni. Ramai ada kan? Bisa naik tak? Bisa naik tak? Tak bisa naik. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan akan nampak kota Mekah. Nabi tengok di kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar cerita. Sebab apa dia? Masa tu yang duduk dengan Nabi siapa dia? Siapa dia yang duduk dengan Nabi tu? Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar kata, waktu aku naik, aku tengok Nabi SAW memandang wajahnya ke arah kota Mekah dalam keadaan suasana yang sayu. Nabi mengungkapkan kata-kata. Nabi kata apa dia? Demi Allah, wahai kota Mekah, wallahi innaka la'abu ardillahi ila Allah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Nabi kata, demi Allah, wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Jika penduduk-pendudukmu tidak mengusir aku keluar daripadamu, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar. Nabi kata, wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala cinta. Kalaulah penduduk-penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, wahai Mekah, nescaya aku takkan keluar. Nah, apa dia? Nabi sayang tak kota Mekah? Nabi kasih tak Mekah? Nabi cinta tak Mekah? Sayang, Nabi kasih, Nabi cinta. Tapi yang Nabi keluar tu pasal apa? Arahan Allah. Tuan-tuan, nak tinggal kulim, nak pergi duduk tempat lain, sayang tak? Mak kita duduk tanib dia, mak ayah tak ada dah, tinggal rumah pusaka. Kita duduk luar rumah pusaka lah, jadi rumah puaka. Tak jadi rumah pusaka dah, dia bertukar jadi rumah puaka. Nak keluar tinggal ayah, nak keluar tinggal mak. Oi, sayang bini kita, paling sayang bini. Tidak belum. Walau boleh pada kajian berkutu kita, tapi sayang. Membuat lagu dana lepas jurulatif pengucapan awam. Ni dia cakap. Yang kata Pak Loh tak ada kata apa, saya pun kena beli tiak kami ni saya, Pak Loh. Pagi tadi pukul lepas kena beli tiak 20 minit. Dia bagi kuliah tu rapat dekat Lohok, dia baru berhenti. Dia duk ajak dah saya nak ambil kain melekat. Dia kata tengok yang mana berkenan. Suar tangan, angkat, ambil, letak. Saya buat dah. SOP tu saya ikut. Sebab bini kita lebih bahaya daripada COVID. COVID dia serang, kita demam, bini kita boleh tiap, terus demam, tuan-tuan. Mana bahaya daripada COVID? Saya pun ikut lah. Suar, angkat, ambil. Masa saya nak tarik tu, dia sangkut jam. Haram macam ni. Tarik. Saya kata pergi dah. Celak tu pun dia masuk. Aku duduk kata dah. Dapat lohok pun dia berhenti tak. Walaupun dia lagu ni, tapi kita sayang. Dia yang tak puji, dia tengok live ni kan. Tiba-tiba nak tinggal Pak Long. Tinggal tu pula Pak Long, bukan terubah kita pergi Mekah lah, berimpun depan pintu rumah penuh. Tu pun berat nak pergi ni. Nama naik haji tahun ni, nak pergi Allah. Sedih oh tuan-tuan. Geng masjid surau nak main duk bang depan pintu rumah Allah. Bang tu pula semerah padi punya bang. Memang tangkap feeling punya. Hayya ala solat. Memang berat orang Nabi. Tengok oi Pak Long. Hak mana yang biasa pergi Mekah umrah tahu ah. Dia paling feeling tak mana Pak Long. Orang main tunggu depan pintu rumah. Betul-betul macam nak naik kandar pergi kubur. Taklah tuan-tuan. Mana ada orang nak pergi hantar kita nak pergi luar negara macam orang hantar kita pergi Mekah, ada? Tok Bilal mai bang, Tok Imam macam doa nak pergi Mekah. Ada pergi tempat lain Tok Bilal mai bang. Di mana nak pergi Bidano. Tok Bilal mai bang depan rumah Tok Imam macam doa. Bidano ada. Tuan-tuan gelak macam karan orang anak ni ha. Tak ada tuan-tuan ni. Nabi keluar bukan lagu tu naik. Nabi sayang.
demi agama, Nabi terpaksa bersembunyi. Sembunyi dengan Abu Bakar. Tuan-tuan nak tegakkan agama ni tuan-tuan, syarat dia Allah Ta'ala dah tunjuk dekat Nabi dalam peristiwa hijratul Rasul SAW. Apa dia syarat tuan-tuan nak tegakkan agama? Yang pertama, patuh arahan Allah tanpa menyoal dengan bermacam soalan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya kata tadi ada berapa? Ada berapa? 5. Yang kedua, tuan-tuan cuba tengok pula siapa Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Tuan-tuan nak buat kerja agama, tuan-tuan mesti dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas macam Abu Bakar. Dunia dakwah ni tuan-tuan, dunia tempat orang ikhlas. Siapa tak ikhlas, Allah akan usir daripada dunia dakwah. Tuan-tuan percaya? Manusia hipokrit, manusia munafik, manusia pemecah belah, Allah Ta'ala akan usir daripada dunia dakwah. Sebab apa? Dakwah ini adalah dunia dan tempat medan yang suci, takkan dapat diduduki oleh orang-orang yang kotor. Tuan-tuan nak cari orang yang ikhlas lah ni tuan-tuan ni, ada tapi sukar. Bukan tak ada, ada tapi sukar. Kawan dalam Facebook ni ramai lah Pak Loi dalam Facebook. Tapi kawan waktu kita susah, kawan waktu kita derita, bukan ramai Pak Loi. Kadang-kadang orang yang kita sayang tu tuang tinggal kita. Betul ke tak? Betul ke tak? Tuan-tuan takkan dapat rasa selagi mana tuan-tuan Allah Ta'ala tak uji. Tuan-tuan nak cari orang ikhlas ni tuan-tuan, manusia ni hang buat baik latara mana pun, belum tentu dia akan balas baik kepada hang. Saya tu ya tuan-tuan. Saya kena dah yang saya peringat. Bagi macam-macam. Orang kot dia kata gagah tak suruh pungkuk bagi dia tutup ya. Tu orang kot dia kata, bukan saya kata. Tak long oi. Pak Long nak kenal orang, Pak Long susah kenal. Susah kenal Pak Long. Betul ke tak? Betul ke tak? Ha? Bagi macam-macam orang kot dia kata tadi lah, bukan saya kata orang kot dia. Jangan duk kerak lah video tu, saya tarik balik. Heram semua. Ceramah orang bayar. Bagilah Pak Long, bagilah. Bagi lungguk yang tu darah dia nak balas baik tuan-tuan. Nak cari macam Abu Bakar, tak ada. Saat senang, saat derita, saat bahagia, saat susah, dia bersama dengan kita. Payah. Ba'alik ya ha, payah. Betul ke tak? Payah. Seorang yang kata betul. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, waktu kau senang, aku di sisi kamu. Saat kau derita, aku di samping kamu. Ladak Pak Long oi. Mai kita susah silap-silap bulan bini pun tuang tinggal kita. Tidak. Bini pun tuang tinggal kita Pak Long. Susah. Dia mai pula telu-telu lah. Yang pertama sakit. Celah tu sakit. Sakit tuan-tuan tu. Kena stroke, tak boleh nak ubat diri, tak boleh nak apa? Urih diri tu. Celah-celah tu pula niaga lingkup bankruptcy. Kena tekan AB tak C. Gagah lebih dia. Celah tu pula rumah tak boleh bayar, bank tarik. Kereta tak boleh bayar, bank tarik. Tuan-tuan, tak ada apa nak makan, akaun kena beku semua. Nak makan pun tak ada duit. Bini boleh tahan lah. Ada yang boleh tahan, tapi tak ramai. Tuan, bukan saya nak kata kat bini dah. Ada. Yang setia tu ada. Tapi tak ramai. Kawan dia cucuk pula, boleh tahan. Kalau aku yang aku tengah dah, aku
Hak nak ambil kutip kita mak pak kita tu lah. Hak kita susah dia duduk dengan mereka, kita senang tinggal mereka. Mai kita susah. Hak nak kutip belah kita mak kita tu lah. Tua seriput tu lah. Tidak belum. Abu Bakar bukan perangai lagu tu. Duduk dengan Nabi, masuk duduk dalam gua. Nabi letih. Ya Rasulullah, Nabi nak rebahkan kepala dia, nak letak tu. Abu Bakar sediakan paha dia untuk menjadi rebahan Nabi. Ya Rasulullah, duduk tidur. Duduk pula tuan-tuan, ada lubang. Mula sebelum masuk gua, Abu Bakar kata, kamu duduk di luar ya Rasulullah, biar aku masuk cuci dulu. Ni sahabat. Risiko aku tanggung, bahaya aku hadap. Clear, masuk. Tiba-tiba tuan-tuan, binatang berbisa. Ada yang kata kalajengking kata ni ya. Kok dia panggil scorpion. Ada yang kata ular mah duk ngedik tu. Ekor dia buat orok-orok awak. Lebih kurang lagu tu lah. Jangan duk tengkak lah ular ke kalajengking janji binatang berbisa. Jangan duk tengkak, jangan duk jadi Wahabi. Tidak sahih hadis itu. Manakala hadis ini aku bukan nak tengkak ular ke kalajengking. Yang penting binatang berbisa. Tendang ini pekak bodohnya Wahabi tu. Ni saya tak tahu ni, lepas-lepas tengok Mat Kilau jadi kuning ni, dia semangat lebih ni. Betul tak? Dulu saya tak kasar macam ni, betul tak? Dulu saya lembut, betul tak? Saya tak nak ganas dulu ni. Ni lepas tengok cerita Mat Kilau ni. Lepas itu tengah ceramah, mungkin silat duduk pula ceramah kan. Lepas tengok cerita Mat Kilau ni. Jangan jadi bodoh bangang je Wahabi ni. Jangan duk tengkak. Kalau jengkiang ke, ulat ke, biar ambil. Yang penting binatang berbisa. Bila dia nak keluar, Abu Bakar tutup. Ada yang kata Abu Bakar tak ni, tutup. Ada yang kata Abu Bakar tutup dengan paha dia. Tak apalah, paha kat tangan janji tutup. Cerdik pun. Jangan jadi bodoh jauh habis. Tutup dengan apa pun nak tegak janji, tutup. Clear. Ngat dia batuk. Tidak, dia sengat kerana dia kena jengkiang. Berarti yang kita nak dengar cerita janji Abu Bakar kena. Dia batuk ke, dia sengat ke, itu teknikal. Yang penting nak ambil pengajaran tu, tutup. Sebab yang tengah lena ni Rasulullah, sahabat dan menantu. Tuan-tuan bayang tengok pak mentua bagi menantu tidur atas paha. Cuba balik minta paha pak mentua kita tengok. Model tak selah atas kepala, ha? Kira besar rahmat lah. Cuba balik minta paha pak mentua kita. Saya nak minta tadi, pak mentua tak ada lah. Yang duk gairah nak cari pak mentua pula ni, kena ikut sunnah tu lah. Bini tak izin buat lagu nak. Tu abang-abang ada luak balon tu, cuba balik minta paha pak mentua kita. Mewah ada urut paha pak mentua. Jangan. Mak hang pun tak pergi pegang tu mahal. Yang kata sahabat, tuan-tuan, sahabat kena ketik menitik air mata jatuh atas pipi Nabi. Nabi tersedak. Nabi tanya apa siapa? Natang tu ulak ke kalau jengkiang tu patuk tuan-tuan sampai mampu nak buat ke tuan-tuan. Punya Abu Bakar tahan ni sampai mampu. Bukan kena kita terangkan, tahan sampai mampu natang tu. Kalau jengkiang tu sengat sampai mampu, sengat tu sampai mampu. Nabi
tengok Nabi kata, siapa yang tak abang? Sebab aku tengok kamu tidak cukup nyenyak ya Rasulullah. Sayang tu. Kita sayang Nabi tahap mana? Saya nak tanya belum. Sayang dan kasihnya kita kat Nabi tahap mana? Setara mana? Setara mana belum? Sayang tak? Kami sayang. Sayang apa? Kami selawat kat Nabi dah lagi. Selawat kat Nabi lagi. Ada 1000 kali dah ni selawat. Jujur. Ada 1000 kali lagi dah selawat ni. Haram. Jawab lagu tu. Ada 1000 kali lagi dah. 1000 kali dah selawat ni. Tak dengar. Jawab haram. Begitu. Mulut sayang. Tak selawat dekat Nabi lagi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Bakar sayang. Kat sejam dah ni. Boleh lagi ke? Boleh lagi? Tak ada lengah-lengah apa nak? Saya nak, baru ni saya pergi ceramah. Saya tak tahu kata orang duk silap ni teruk. Tapi saya tengok Pak Long tu dia teruk semua tu. Dia kebas. Sagi kanan duk atas, kiri duk bawah. Tak habis lagi, kiri duk atas, kanan duk bawah. Lepas tu dia makin lagu tahiyat awal je. Saya duk bagi lagi, dia tahiyat akhir. Saya orang nanti kata tahiyat akhir boleh berhenti lah kot, kesian kawan ni. Tak lama dalam tu dalam sejam setengah tu ya. Habis ceramah kita tengok dia nak mangkit ni, dia kukuh kat dinding. Saya pun tengok, rasa bersalah belum. Yalah nanti kata yang menceramah biar orang tua tu siksa, dia kata saya. Dia pun duduk jalan keluar. Saya pun keluar, saya pun salam dengan dia pun duduk pegang. Saya kata, awak belum kaki lengah lah. Dia kata, kan kaki habis telur-telur orang kebas. Bukan dekat kebas, dekat kaki lah. Habis dengan telur-telur kebas, dia kata. Ni saya malam ni nak elok tuan-tuan ni kebas telur lah, kaki tak apa. Mau kata telur pun tak rasa abang saya nak berhenti. Boleh belum? Keluar. Tu yang kedua tuan-tuan. Nak jadi golongan yang berjaya dalam dakwah, mesti dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang besar di Mesir ni tuan-tuan. Dia kata apa dia? Bila dia bicara tentang akhir zaman, Syekh Mutawalli mengungkapkan satu kata-kata yang orang Kedah kata deep, tersentuh dekat hati. Dia kata apa dia? Akhir zaman memang mudah mencari orang yang beramal, tetapi sukar nak mencari orang yang ikhlas dalam amalan. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak? Baik, saya bagi contoh. Pak Long, kita duduk tahun 2022. Mak saya beranak tahun 90. Tuan-tuan lagi lama lah. Tuan Haji kita umur beranak tahun bila? Mak beranak tahun bila? 68. 68 makna lebih kurang 52. 54. Tak bang? 58. Umur 58 ke tahun 58? Tahun 58. Lah berapa? Lagi lama. Saya tahun 90, saya ada kira baru 32. Dia keluar ke handphone nak tekan nak tahu nama saya. Ni pun perangai tak apa nak elok juga, dia kira umur orang. 32. Cabut handphone melambung. Nak kira umur kita 32. Saya tahun 90. Belum tahu umur berapa belum? 62. Lah 62 jadi berapa lah umur? 60. 60 gigi tinggal apa ni rai? Habis semua coba. Pagak untuk belakang lah. Tu Nabi buat pegang baru ke tak? Doa saya jadi menteri, saya pergi jadi gigi. Ni orang politik jadi dulu. Tunai tak tunai terada belakang. Tapi mau nampak kemah. Saya jadi menteri, peruntukan pertama gigi balong. Gelak. Dah sungguh. Gigi mau penuh. Pagak biar kemah walaupun nenek-nenek penuh. Pagak mau kemah.
60 ulama. Makna beza dengan saya kat 28 tahun tu. 28 tahun tu. Saya nak tanya lah, saya tanya Pak Long lah, Pak Long dah 60. Dulu dengan Allah nak buat amalan mana mudah? Belum. Kalau dulu nak derma dengan Allah derma, mana senang mana susah? Dulu nak pergi masjid dengan Allah nak pergi masjid, mana senang mana susah? Dulu nak pergi kuliah dengan Allah nak pergi kuliah, mana senang mana susah? Tak senang. Betul jawapan. Pak Long tahun 80-an dulu, umur Pak Long pun dekat 20 dah kan, dah 80-an. Nak cari kuliah maghrib setiap malam senang ke payah? Payah. Lah tahun 2002, tuan-tuan nak cari surau, tuan-tuan nak cari masjid yang tak ada kuliah maghrib, payah. Surau teh pagi pun setiap malam kuliah. Tambah surau yang ada tanah elok. Betul tak? Bukan saya nak kata tuan-tuan, mau surau yang kemas-kemas tak ada kuliah, malu dengan surau tuan-tuan lah. Betul ke tak? Ha. Kami tutup batas pagi pun mengaji batas cukup hari. Mujuk hari ada 7 hari, kalau ada 8 dia pun. Ni hampa dengan surau lampu cendelia, apa nama siling 4 tingkat. Kelihatan betul. Aircon parking luar, harap tidak kuliah. Malu lah. Sebab tu nak abang kat tuan-tuan, nak buat kerja Islam bukan nanti tempat hebat. Dia wah, ni dia bukti dia. Ni baru semangat hijrah. Ni baru mula kata tak ada ulang kak kat bandaran dengar. Tak ada. No. Bandaran geng kita. Saya mau jadi menteri, saya akan arahkan majlis bandaran. Mana pakai apa tutup buat surau kan? No. Dengan bagi saya jadi menteri ya. Habis pakai aku kedah saya tutup. Tak boleh mereka main aku kan. Saya nak ambil semangat surau tuan-tuan. Nak abang apa tak tahu. Dulu kelah. Dulu tahun 80-an tuan-tuan pergi masjid, nak dengar kuliah maghrib tak ada. Habis. Minta maaf lah saya sebut dah, bukan saya nak pelekeh apa tak. Contoh nak cerita zaman dulu ni. Habis mayang maghrib. Pakai duduk kaki 5 ni, baju teluk belanga sanggup kat nakor. Betul tak? Tinggal baju pagoda di tengah tu kan. Buat minum bukan duk bintang kat tu. Hang jual sekerak ah. Betul tak? Cukup legend tu. 3 Milo, 4 Milo tu. Ni dia kalau kot tu rokok daun. Ni saya nak ajak tu saya rokok. Kalau kot tu rokok skrit. Kalau rokok skrit dia tak ada pintai dah. Rokok daun dia kemut sampai pintai. Lepas tu dia nak ketih abu kot ni. Rokok skrit dia kot tu. Tuan-tuan isap rokok pun tak ada sanat. Nah. Saya hati isap pun tahu kan. Kalau orang isap rokok skrit dia pegang kot tu. Tak tu isap rokok dia pula kot tu, pintai kot tu. Tak boleh. Dia kalau rokok daun dia mesti kot tu. 3 jari ni mesti angkat. Tak ada tutup kot tu. Dia kot tu. Lendik jari tu. Tak tu. Dia minta rokok daun tu. Harga barang duk naik lah. Seorang tidak nak makan rokok daun. Betul tak tahun 80-an? Ni sangkut ni. Dulu nakor lah aku ni. Sangkut teluk belakang. Sangkut. Lah tak ada dah lepas maghrib. Tak ada dah tuan-tuan ni. Kuliah. Nak buat amalan. Dulu dengan lah. Mana senang? Lah. Dulu susah. Dulu nak bagi derma mudah macam lah ni lah. Kelebih telefon dia. Dulu lain. Dia tekan 4, 5, 6 kali boleh bagi derma. Lah
Dulu mana ada. Hang nak bagi derma, hang kena pi dekat sekolah tu. Lah tak ada. Kelebihan pas sekolah hang lepas. Kelah sekolah nu hang boleh bagi, sekolah ni boleh bagi. Dulu dah. Senang nak buat kebajikan Allah tuan-tuan. Senang. Tapi tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, nak buat kebajikan dulu dengan la lebih mudah daripada dulu. Akhir zaman kamu nak cari orang yang buat amalan, ada. Yang sukar tu apa dia? Nak mencari orang yang ikhlas di dalam beramal. Nak cari orang buat amalan mudah, banyak, tapi ikhlas. Dulu tuan-tuan nak mengaji payah. Dulu ni. Sebab tu dulu ni kuliah duha mana ada disurah di masjid. Nak dengar kuliah duha kena pergi pondok. Tok guru dulu duduk ngajak di pondok kuliah duha dia lah. Lop selera kuliah duha ada di masjid. Kuliah duha dekat pondok-pondok tu pula orang korang. Nak buat lagu mana masjid kami pun ada. Surah kami pun ada. Kuliah subuh bilang lah kali yang main mengajak kami dah main mengaji. Dia lah setuju tak? Main mengaji ni dengan main mengajak lebih ramai daripada main mengaji. Tuan-tuan cuba bilang tengok surah tuan-tuan, sebulan ustaz dah berapa orang? Bilang ada lebih kurang 63 orang tak campur subuh, campur kuliah muslimat, kuliah maghrib, 63 orang. Tuan-tuan cuba bilang ada main mengaji tengok berapa orang? 20. Mana ramai murid dengan ustaz? Mana ramai murid dengan ustaz? Mau tuan-tuan himpun ustaz, himpun nak murid, ramai kami lagi yo. Tapi lah ni tuan-tuan yang kurang apa dia? Keikhlasan di dalam melakukan amalan. Ikhlas dalam beramal tu kurang. Ikhlas dalam beramal tu kurang. Dia lah. Ni akhir zaman tuan-tuan. Batu ringkas. Yang ketiga. Semua ada 5 baru nak sebut 3 Masa nak time dah. Kalau ikut saya berjanji ada 5 minit lagi. Boleh? Boleh 5 minit lagi boleh? Boleh. Hak luar boleh? Boleh tak? Tak tahu nak mailing atau mailing depan ni. Awak tak bayar tak cukup lah. Tak. Bak kalau nak mail pula mungkin tahun depan. Tahun depan boleh hari raya dah. Saya tuan-tuan tahu tak calon menteri pertahanan baru ni. Sebab tu saya akan arah tentera main buat gigi balong yang kata. Mau tentera berhenti depan rumah, bukan dia nak main tembak, depan nak main sukat gigi pada tu dia nak buat. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam kita nak buat kerja dakwah ni tuan-tuan, kerja dakwah ni akan berjaya bila mana didukung oleh pemimpin yang takutkan Allah. Siapa lah tak kata aku tu? Rasulullah pemimpin tak waktu tu? Rasulullah pemimpin tak? Pemimpin ke tak? Mari kita tengok bagaimana ciri kepimpinan Rasulullah. Nak ke tak? Mari kita tengok cara kepimpinan Rasulullah. Nabi SAW ketika mana Nabi nak keluar, Nabi diatur strategi. Hak ni lah fail kita dalam dunia dakwah hari ni tuan-tuan. Orang Islam strategi ke laut. Strategi ke laut. Fail kita dalam mencatur strategi. Fail. Nabi tuan-tuan cuba tengok. Waktu nak hijrah ke Madinah tuan-tuan, bukan Nabi yang celapak pergi dulu. Nabi suruh umat pergi dulu. Hampa pergi. Biar apa selamat, risiko aku tanggung. Ni pemimpin. Sebab yang puak lu nak cari bukan apa, aku. Sebab tu yang lepas main kebun rumah Nabi. Betul tak? Nabi keluar malam-malam, malam tu Nabi baca apa dia?
Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan bih. Muih lempak lena ni. Boleh kat kita mengekok, muih kat JPJ. Rotek mampu, insurans mampu, lesen mampu, hak hidup dia. Saya kena apa ni? Kita tak tahu lesen mampu bulan 4 tu. Kena tahan bulan 7. Kereta saya pula insurans rotek mampu 9 Julai. Kenapa kau ni 17 Julai? Awak kata Roblox, kita relax, kena ingat semua ada. Cerah. Tahan tu Cina, politik Cina. Dia buang ke tepi. Dia orang bagi pi. Hak dia boleh prik, dia suruh tepi. Mai tu hak Melayu. Mai. Allah, Ustaz. Oh, saya lega. Saya tak tahu kesalahan apa lagi. Minta lesen Ustaz. Saya pun bagi. Dia tengok lesen, dia tengok saya. Saya pun tak nak terfikir wajah anak lagi. Waktu tu tak tahu kesalahan. Mau tidak saya baca dah. Dia pun pergi tengok. Dia hebat dia. Dia kata Ustaz, hak betul-betul hidup Ustaz. Boleh tu kata. Hak betul-betul hidup Ustaz kata. Saya kata betul apa cik? Lesen bulan 4. Allah rotek nak makan hidup. Betul-betul hidup Ustaz. Oh saya kata tak maaf ni wah. Dia kata tak apalah, sebelum tak baca wajah anda Ustaz pergi dulu lah. Dia kata kan, dia betul tak nak baca kan. Mau saya baca lena sekawan pun itu lena sekawan. Kita ni tuan-tuan duk guna muih JPJ, muih JPJ, muih custom. Dia keluar dan nak beli banyak. Tak bini dia kata baca elok-elok bang. Lu pergi Langkawi no, pergi Langkawi beli dekat MA Group tak ingat dunia. Maklum-maklum lepas kerja beli hak bayar dengan tanggung kita. Melecak jari-jari orang beli dengan menggup. Kan? Duk kira-kira tak lepas. Esok jumpa custom dah kena bayar tag punya. Malam ni nak tidur bini tu kata apa elok abang lah. Dia buat apa wajah anak memang ini. Nak lena esok nak balik tau. Tolak troli dekat JT ke Kuala. Sampai depan custom ini dia cik baca cepat. Kawan terkejut. Apa yang tak main? Waja'alna saddan. Dia tak main. Dia tak main. Waja'alna saddan. Waja'alna saddan. Sampai depan custom duk waja'alna saddan. Custom kata kok ni kalau boleh nak satu ni kau tu. Dia kata boleh minta dah. Hang buka boleh pak. Ni pun tuan-tuan, tak kena. Jangan duk buat nayah dekat doa ni. Ni kita ni mereka macam-macam mereka. Tak boleh saya cerita dulu lah tuan-tuan. Ajak saya doa nak masuk dalam hutan. Pak Long ni duduk benda. Dia pergi ceramah, dia kata Ustaz nak masuk hutan tak tahu nak doa. Dia kata tak tahu belum doa di hutan. Doa nak kunci mulut binatang tau. Oh tak tahu belum mulut orang tak ada kunci tu mulut binatang. Dia kata batulah ustaz-ustaz muda ni amalan korang. Haram semua. Dia kata ustaz nak masuk, dia kata hutan baca alam tarakai. Langkah kaki kanan alam tarakai fa'ala rabb. Kemam mulut niat ya Allah kuncilah mulut-mulut binatang ni ya Allah. InsyaAllah dia kunci tak. Ulang terus lah lantai ni tak tepi pun dia tengok tak ada apa. Rimau lintas pun saya. Batu habis ustaz buat kerja, ustaz nak keluar, ustaz buka balik mulut lebar. Tidak tak makan apa-apa ni dia kata. Buka balik mulut lebar. Dia kata nak buka lagu mana? Dia kata langkah kiri baca alam tarakai fa'ala rabbuka. Keluar terus dia kata. Berani tuan-tuan macam tobat tak berani kan. Saya pergi pula baru ni tengok-tengok Pak Long tu tak ada. Tapi bulan lepas tak ada. Tapi dulu awal tahun bulan lepas. Jadi Datuk Imam mana Pak Long alam tarakai fa'ala rabb. Dia kata duduk rumah, dia kata kena batuk dengan ular tembok. Dia kata haram dia pun tak boleh kunci mulut dia ajak kita. Nabi tuan-tuan, Nabi tak yang mereka nak cari aku. Inilah ciri pemimpin.
tuan-tuan nak pangkah, tuan-tuan nak undi tu pemimpin yang macam mana? Pemimpin seumpama baginda sallallahu alaihi wasallam. Derita kamu aku tanggung, kesusahan rakyat aku hadap, rakyat biar selamat. Lada kalau kutu saya nak tanya tuan-tuan. Lada kalau kutu. Apa punya pasal saya? Oi, mereka pilihan rakyat turun. Derita rakyat itu mesti dirasai oleh orang yang nak memimpin. Derita apa? Rakyat menderita, hamba duduk mana? Orang politik ni muhung ya tuan-tuan. Dia kata derita. Nak ambil undi kita, mayang marip 4 kali minta bah. Gopok politik menayak. Dia mula menghangat lah ni. Dah lah duk muhung orang kampung, tak hangat ke tuan-tuan? Dia derita derita apa? Hak derita ni lah rakyat. Dan tuan nak cari lagu Rasulullah Ta'ala hari dah tuan-tuan ni. Hei umat, pergi ke Madinah, selamatkan diri kamu, selamatkan keluarga kamu. Biar aku yang hadap dengan bahaya dan derita. Kalau ditahan kamu di tengah jalan, bila mereka tanya mana Muhammad, bagi tahu Muhammad duduk di Mekah. Tak ada, hamba nak cari Muhammad, mai Mekah. Aku hadap risiko, kamu jangan hadap risiko. Rakyat, selamatkan diri kamu. Ni ciri pemimpin. Lah pemimpin tuan-tuan serupa Sri Lanka. Betul ke tak? Tahu Sri Lanka? Tahu cerita Sri Lanka? Pemimpin lagu Sri Lanka belum tak? Tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku di Sri Lanka. Tahu tak Sri Lanka di mana? Tak tahu. Sri Lanka tahu mana? Belah sik tu. Pisik lepas sik Sri Lanka. Tuan-tuan cuba tengok bila berlaku kepincangan kepada negara, apa yang berlaku? Mana Perdana Menteri? Mana Presiden? Mana Menteri-Menteri? Mana derita? Ni tuan-tuan ni nak pilihan raya tak bahari dah ni. Saya nak minta tuan-tuan buat perubahan sikit boleh tak? Kali ni buat perubahan boleh tak? Jangan pangkah ikut hati, tapi pangkah ikut petunjuk Allah. Boleh ke tak? Tolong 3 malam sebelum keluar mengundi buat istikharah. Jangan tanya orang dah kali ni, tanya Allah. Boleh? Jangan tanya saya, tanya Allah. Ya Allah, ni berapa penjuru nak lawan ni ya Allah. Aku nak pilih hak mana ya Allah. Kali ni aku bukan nak tanya siapa dah, aku nak tanya kamu ya Allah. Layak tidur malam tak ada apa. Buat lagi bayang 2 rakaat tidur. Tapi tak ada apa. Buat lagi. Tanya Allah tuan-tuan. Kena malam 3 nampak bendera DAP. Buat lagi. Kok mana? Mengekop DAP pun tak ada. Macam mana aku boleh nampak roket tu dah? Buat. Marah apa? Semarah itu DAP ni. Kali ni tanya Allah, jangan nak tanya orang lah. Tanya Allah. Boleh ke dah ni? Nak cari pemimpin, lah tak mau jadi Sri Lanka. Tuan-tuan, cuba tengok Sri Lanka nak beli minyak kena beratuk tuan-tuan. Pemimpin kata kita sangat merasailah kesengsaraan dan derita rakyat terpaksa beratuk berjam-jam untuk mendapatkan minyak. Saya nak tanya tuan-tuan, dia cakap tu betul ke bohong? Dia dapat merasai derita dan kesengsaraan apa? Hang halang tak beratuk.
macam kelaku ni. Jangan duk cabak kita geng surah atas parit lah kan. Kita perang pun perang. Ni lah ni tuan-tuan duk hadap macam-macam masalah duk ada ni. Yang nu naik, yang ni naik, yang ni naik. Kita memahami derita rakyat dia ke tak? Derita apa-apa minyak masak haram tak beli. Nak cari lagu Rasulullah, orang Kedah kata tak ada biji mata. Tak ada biji mata. Sebab tu saya tak mau jadi calon. Kena maki, kena laknat dengan rakyat siang malam. Saya lagi ni. Macam-macam dah yang nak minta suruh masuk, yang ni minta suruh jadi calon tuan-tuan. 3-4 buah parti dah nak minta. Saya tak mau, saya tak mau. Saya kata saya tak mau. Aku apa-apa tak mau. Timbal dalam Perdana Menteri aku mau. Dia duk berabuk sangat. Bagi kat saya. Tuan-tuan tengok kalau saya jadi timbal dalam Perdana Menteri, tuan-tuan tengoklah. Surah tuan-tuan ni saya lungguk minyak masak penuh ni, tuan-tuan ambil. Saya tak mau jaga orang lain, saya nak jaga tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan memang mujahidin punya geng. Tuan-tuan, mana ada orang berani buat surah atas parit kita ya. Dan abang tu parit ni luah ke tak ni? Luah ke tak parit ni? Ni belah ni tak kena kot. Kot tu kot. Nak terjun belah tu lah. Tengok lah, patut meja tak besar. Besar berat kan. Tu yang dapat bubuh agak-agak kan. Agak-agak. Jangan lebih agak parit tu mampu kan. Orang mayang masuk syurga, kita mayang masuk dalam parit lagi. Begitu. Saya kalau jadi menteri, saya nak ikut tuan-tuan lah. Yang pertama Pak Long ni saya nak buat gigi tu kan. Tulis belum? Pak Long nama apa? Nama apa? Zul. Ini dia panggil apa? Zul lah. Korban baru ni makan dagingnya nak kecil putih ya. Sampai bila Pak Long makan daging kecil, Pak Long makan sedu. Tu kan. Saya bagi gigi yang lain tak. Tulis janji saya ni. Syarat saya jadi menteri. Tak ada menteri yang ada pintu kan. Tuan-tuan cuba tengok Rasulullah nak cari pemimpin, cari lagu Nabi. Ringkas. Ni kat ke 10 lah. Kita rapat ke 10 tu lah boleh tak? 10 minit lagi. Lang-lang nak cakap nak main pula bila tak tahu. Lalu tuan-tuan, yang keempat, dakwah ni nak jadi okey. Ketika mana Nabi sampai di bumi Madinah, apa yang Nabi buat tuan-tuan? Penyatuan ummah. Nabi buat apa dia di Madinah tuan-tuan? Penyatuan ummah. Islam ni akan tertegak bila mana kita orang Islam mencari titik persamaan, bukan jurang perbezaan. Islam agama yang nak kepada umat dia mencari titik pertemuan. Sebab tu yang saya kata Wahabi ni bodoh tuan-tuan. Kerja mereka ni memecah belahkan umat. Hampa duk kata Nabi tak buat, Nabi tak buat. Perangai hampa pun Nabi tak buat. Betul ke tak? Cuba cari wahmai satu hadis sahih Nabi memecah belah umat waktu tu. Kita duk zikir Allah, Allah, Allah. Ini tak ada makna. Ini tak ada. Kerja bagi pahala, kerja hang dah. Tuan-tuan nak suruh saya cakap lembut macam mana dengan pokok Wahabi ni tuan-tuan? Oh, saya tak maki orang satu orang. Maduk bahas qunut, maduk bahas tahlil, maduk bahas Yasin malam Jumaat. Bid'ah, 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 bid'ah. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Tu yang zikir lebar. Ni perangai lagu hampa tu lagi Nabi tak buat. Dia tak perangai lagu hampa tu lagi Nabi tak buat. Buat ni mau Abu Bakar ada hilang kepala lah.
Tapi yang ada abang puak ni Sayyidina Umar lah dah. Hilang bala dah. Tapi yang ramai lah ni Haji Umar. Sayyidina Umar tak ada, Haji Umar yang ada. Nabi tak buat. Kaedah fiqh tak mengaji, usul fiqh tak mengaji. Hukum ni dia ada 5 ya. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. 5 ya. Bid'ah dengan Nabi tak buat, tu bukan hukum. Ustaz ni hukumnya itu Nabi tak buat tu Nabi tak buat. Tu bukan hukum. Lah tuan-tuan bertanya lepas hukum baca Yasin malam Jumaat apa? Tak mau sebut Nabi tak buat, tak mau sebut bid'ah. Sebab tu bukan hukum. Wajibkah, haramkah, makruhkah, haruskah, sunat? Cuba tak? Kalau haram kita tinggal. Tapi mesti buat dalil. Mesti buat hujah. Baca doa ramai-ramai, duk zikir ramai-ramai lepas semayang baca doa ramai-ramai. Wajibkah, haramkah, makruhkah, haruskah, sunat? Cuba abang. Moyang ni tak ada apa, Nabi tak pernah buat. Itu bukan hukum. Awak Nabi tak buat, haram ke? Duk bahas benda lagu tu ni saya kata tak cerdik. Yang Nabi buat penyatuan ummah. Tuan-tuan, ummah nak bersatu ni bukan senang, tapi nak dipecahkan terlalu mudah. Setuju ke tak? Ummah nak disatukan cukup sukar, nak dileraikan cukup mudah. Lekeh sangat tuan-tuan kita berkeliling kerana politik ya. Sudahlah tuan-tuan, sudahlah. Tuan-tuan nak sokong apa? Tanya Allah. Berkelahi jangan. Sedih tuan-tuan. Gaya nak elok berkelahi balik. Sudah. Kita kena ikut cara orang kafir berpolitik, tak ada gaduh ya. Yang duk gaduh kita ya. Gaduh ke warna bendera sampai bah tak tegur anak saya, sedih tuan-tuan. Satu kali saya minum pagi dekat kedai di kampung. Saya duduk minum dengan Pak Long 4-5 orang. Dia minum. Pak Long ni dia bendera lain, anak dia bendera lain. Tak mahu abang bendera mana. Anak dia main beli cucuk. Saya apa enggak? Assalamualaikum. Main minum. Tak apa Ustaz, tak apa. Main lah ni pak yang boleh dah. Tak apa, tuan tu kalau kira apa, dia kerti apa. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan pak budak tu. Kerana bendera ya. Nak tuan tu kada kerti apa. Saya tengok muka Pak Long tu lain tu. Betul Pak Long tu Ustaz lang kena duduk ajak dah. Dia bukan anak saya lagi dah. Kalam keluar daripada mulut pak, dia bukan anak saya lagi dah. Kerana politik ya tuan-tuan. Sedih tuan-tuan ni. Ni berkelahi pula kes Wahabi ni. Sedih tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni Wahabi jangan bagi masuk dalam kampung tuan-tuan. Tuan-tuan nampak Wahabi, tuan-tuan nampak babi. Tembak Wahabi dulu baru tembak babi. Minta orang saya cakap. Babi serondoi tuan-tuan, ada nak sakit dia. Tapi Wahabi kena serondoi, kita pedih. Dulu kita boleh duduk semayang sekali lah pecah. Tuan-tuan, ni saya bukan kata kat siapa nak. Saya bukan kata kat individu mana tuan-tuan. Saya sebut umum. Nabi satukan ummah. Tuan-tuan ingat senang kan tuan-tuan? Tuan-tuan, ialah sama-sama Arab, sama-sama Saudi, tapi orang Mekah dengan orang Madinah lain tuan-tuan. Lain. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, sama ke lain? Sama ke lain? Lain. Mekah kasar sikit, Madinah lembut sikit. Tuan-tuan sampai di Mekah, oh polis dia kasar. Haji dia buat begitu. Dah nak haji. Di Madinah lembut. Haji. Ya Allah haji.
Dia haji dengan hajah Saya dulu bawa sekali Pak Long, kami tawaf dekat Mekah, dekat tawaf kat Mekah, kan tawaf kat Madinah. Bodoh sekali. Nak tawaf dekat Kaabah tu. Saya bawa masa tu ada satu Pak Long dah Kuala Nerang. Ni saya sebut orang Kuala Nerang marah saya pula. Tak cuba bagi contoh Kuala lain pula, Kuala Nerang. Dah cerita ni berlaku dengan orang Kuala Nerang tu. Duk tawaf Pak Long tu. Dia duduk tawaf, saya duduk depan tu, suara derah dah, la ilaha illallah lah. Dia ni handphone duduk gantung kat leher, anak telefon. Tuan-tuan bukan tak tahu, orang tua punya handphone volume out. Memang dia bagi paling derah punya. Tu bukan dia boleh tambah speaker luar, dia tambah lagi derah lagi. Duduk pula Kuala Nerang pula dekat Siam. Lagu-lagu Siam. Depan Kaabah tu kita duduk, la ilaha illallah, la ilaha. Beli muzik bunyi belakang, meru meru cao, meru meru. Depan Kaabah. Meau meau cao, meau meau dekatnya. Tengok dia nak kalah tu. Polis ada tepi Kaabah tu. Haji, haji, haji. Dia kata ni umrah bukan haji. Dia kata kat polis dia tu. Kacau. Haji dia kata ni umrah bukan haji. Tetapi Madinah dia lembut sikit, haji lembut sikit. Betul tak? Dia lembut sikit. Tuan-tuan, Nabi nak satukan ni. Apa yang Nabi suruh mereka buat, tuan-tuan? Apa yang Nabi suruh mereka garapkan? Nilai-nilai yang mulia dalam penyatuan ummah. Nabi suruh apa dia? Ketepikan semua perbezaan, cari titik penyatuan. Yang pertama Nabi kata, jangan ada hasad dengki di kalangan hamba. La tahasadu. Jangan ada hasad dengki di kalangan hamba. Lah masyarakat kita ni menanah dan derita kerana hasad dengki. Hasad dengki ni Pak Long, umpama anai-anai yang memakan kayu, luar nampak cantik, dalam dah kosong. Tuan-tuan kena kikih hasad dengki ni. Kerana hasad dengki ni lah orang boleh penaya orang, betul tak? Kerana hasad dengki ni lah orang boleh sihir orang, betul ke tak? Kerana hasad dengki ni lah orang jatuh ke lembah kesyirikan, betul ke tak? Jumpa Tok Bomo suruh tutup kedai orang, duit siling penuh depan kedai. Kawan ni duduk niaga dulu laksa mai berapa kilo dia beli. La Allah. Dulu sil 5-6 ribu sebulan, hari ni sil 50 ringgit pun tak ada. Hai awak ni. Orang kata awak yang tak buka kedai, pergi kedai tutup. Buka apa tutup? Cek tuan-tuan, hadapi buat tu bukan orang kafir, sama-sama Islam. Saya nak abang kat tuan-tuan nak, yang meruntuhkan Islam, yang akan merosakkan Islam, bukan orang kafir, orang Islam. Yang hina Islam baru ni orang kafir atau orang Islam? Bangsa Melayu tapi dia mengaku dia Islam, sampai 15 duit. Balong-balong mau kuliah lakum tak ada. Tapi tuan-tuan nak buat lagu mana? Kita duduk dalam negara Islam, tidak ada satu undang-undang yang melindungi agama daripada dihina. Tak ada. Hak dia duk kadut nak buat undang-undang 4 parti. Undang-undang hina agama ni pun tak kuat. Sepatut dalam waktu persidangan parlimen ni lah kena buat satu usul tergempar, minta kepada speaker meluluskan satu perbincangan untuk kita buat satu undang-undang terhadap penghina agama Islam. Tak ada. Dia kena. Kawan tu tuan-tuan minta maaf, saya nak sebut pun saya tak gamak tuan-tuan. Dia kata apa dia? Allah ni babi, Nabi Muhammad babi. 50,000 kan? Tuan-tuan bayang, puak-puak ni 50,000 seorang saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa yang nak marah hakim? Hakim dia jatuh hukuman lagu mana tak ada peruntukan undang-undang. Tuan-tuan nak kata
kata apa? Tu saya nak tanya tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan dia kata ustaz bagi duit mana ni? Bagi pun bagi kat dia. Cakap kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Serupa pergi besar malam duit tak bawa. Duit tak payah pergi. Cakap tapi benda tak boleh nak buat. Serupa pergi besar malam duit tak bawa. Tuan-tuan cuba bayang kalau satu orang dia main depan rumah kita, dia maki pak kita dengan mak kita. Wai pak ang babi, mak ang babi. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan gelak. Oh, tuan-tuan tak keluar pun penerajan tu besar tu lah. Tapi orang kata kat Allah babi, orang kata kat Nabi babi, 50,000 lah. Itu je tuan-tuan nilai Islam dalam negara kita. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tolong jawab saya punya soalan malam ni. Agak-agak lepas ni ada lagi tak orang hina Nabi? Ada orang hina Islam lagi tak lepas ni tuan-tuan? Sabar apa? 50,000 kan? Mereka boleh buat satu tabung nak. Dalam tabung kita ada 2 juta ringgit. Siapa yang nak maki Islam, silakan. Kena denda kami bayar. Tuan-tuan, kalau mengedap dada, menyimpan dada, gantung sampai mati. Maknanya dalam negara kita, dada lebih bahaya daripada penghina Islam. Tuan-tuan cuba fikir. Yasin Sulaiman mimpi Laila tu. Apa dia tuan-tuan? Dalam rumah ada ganja lah. Lebih berat dah. Saya bukan nak bela siapa. Yang salah, salah lah. Tapi ini penghina Islam. Lebih Yasin Sulaiman simpan ganja tu lebih hina daripada penghina Islam dengan Allah. Kalau lagu ni saya nak abang kat tuan-tuan, sistem negara kita seumpama kita ni menikah, bini kita bagi orang pakai. Tuan-tuan, kita telah melacurkan Allah, melacurkan Nabi Muhammad, melacurkan agama depan mata kita sendiri. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan punya pasal. Saya heran apa? Saya nak cakap. Tuan-tuan jangan maki hakim tu. Tuan-tuan jangan maki buah polis. Lepas nak buat lagu mana, hakim dia nak jatuhkan hukuman, dia kena ada peruntukan undang-undang. Polis dia nak boleh buat apa? Paling kuat dia buat apa? Penerajan Hujan lah ni. Tak apa, hujan buat je nak hujan lah luar. Hujan lah. Mai masuk lah. Ada luar tu kesian. Tuan-tuan mai sini sikit, bagi mereka masuk. Tuan-tuan tolong rapat sini sikit. Rapat sini sikit boleh? Mereka tak saat duduk luar boleh. Betul mereka tak boleh duduk dah hujan. Masuk. Ni saya nak berhenti pun tentang kali balik motor. Syaitan kena lajak lagi ya. Tuan-tuan cuba tengok kepada penghina-penghina agama Islam. Saya yakin, saya percaya episod penghinaan terhadap agama ni takkan berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah. Tak ada apa. Polis boleh bagi duduk dalam lokal berhari tuan-tuan, polis. Saya jumpa baru ni dengan rakan-rakan polis. Dia kata ustaz bubuh lah ustaz. Saya kata apa duk suruh aku bubuh, hamba buat tak bubuh tu. Nak bubuh lagu undang ustaz tak boleh bubuh ustaz. Undang-undang tak mengizinkan kami. Saya cadang 2 ya tuan-tuan. 2 ya. 2 ya saya cadang kat kerajaan. Penghina agama Islam ni 2 cara ya aja. Yang pertama, gantung sampai mati. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Gantung sampai mati. Yang kedua, tolong halau keluar daripada negara Malaysia. Lucut
kewarganegaraan, dan haram mereka ni daripada mai ke Malaysia. Kalau itu tindakan yang kita ambil, tuan-tuan, mereka berani tak? 50,000. 50,000. Hang maki Allah, hang maki Nabi Muhammad, hang maki Islam dalam negara Malaysia. Hang jangan takut. Sebab apa dia? Tak ada undang-undang boleh penjarakan hang semua hidup. Tak ada undang-undang boleh gantungkan hang sampai mati. Tak ada undang-undang boleh melucutkan kewarganegaraan hang. Tak ada undang-undang yang hang boleh berat. No. Hang masuk sat, paling lama hang hadap duduk dalam jail tu seminggu, kami Barisan Peguam ni akan fight untuk hang 50,000 Dah hang jangan risau. Hang tak payah bayar, kami support duit hang. Inilah nasib agama dalam negara kita. Sedangkan Islam adalah agama bagi negara kita. Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya Islam adalah agama negara. Dan sedar ataupun tidak, tuan-tuan, setuju ataupun tidak, dalam negara kita Malaysia, kita lebih memelihara agama-agama lain lagi. Mana ada orang Islam hina agama lain? Betul tak? Agama lain lebih terpelihara dalam negara kita. Tuan-tuan ingat lagi tak 2018 diedak Bible sampai diletakkan di perkarangan masjid kota Kuala Muda? Ingat tak? Pengedar tu kena apa tak? Pengedar Bible sampai letak depan masjid ada apa tak? Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan dengarlah ceramah Ma'al Hijrah. Nabi pertahankan Islam dengan nyawa dia. Nabi pertahankan Islam dengan maruah dia. Nabi pertahankan Islam dengan air mata, keringat, darah dan nyawa. Kita tak tahulah, tuan-tuan. Itu yang keberapa saya abang tadi? Yang keempat. Yang kelima kita sambung tahun depan. Masa tak mengizinkan dah. Sejam 45 minit dah kita bersama. Jadilah, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ni, tuan-tuan, kita bukan nak kata kat siapa-siapa dah. Kita tak kata kat siapa-siapa, tuan-tuan. Saya tak sentuh mana-mana individu. Cuma yang saya nak buat kesimpulan ni, dah sampai masa kita kena bangkit pertahankan agama. Kita merdeka berapa tahun dah? Saya nak tanya, tuan-tuan. Berapa puluh tahun dah? 65 tahun. 60 tahun lebih dah kita merdeka, tuan-tuan. Selama 60 tahun lebih ni, tuan-tuan, Perdana Menteri kita semua Islam. Daripada Tengku Abdul Rahman sampai Ismail Sabri. Betul tak? Betul tak? Perdana Menteri kita semua orang Islam. Majoriti menteri-menteri kita semua orang Islam. Negara kita ni negara Islam. Tapi tidak ada satu peruntukan undang-undang yang nak memelihara Islam daripada dikotori dan dihina. Sedih tak saya nak tanya, tuan-tuan? Hidup mati kita kerana agama, tuan-tuan, bukan kerana lain. Kerana agama, bukan kerana politik, kerana agama. Tiba-tiba agama kita dilayan sebegini rupa. Dalam negara kita, kita lebih menghormati agama lain daripada Islam dihormati oleh orang lain. Saya ceramah, saya tak nak maki agama lain, tuan-tuan. Sebab prinsip kita lakum dinukum. Islam dia tak bagi kita menghina agama lain. Tapi agama kita orang boleh hina. Bahkan yang sedihnya, tuan-tuan, hina baru ni pula satu bangsa dengan kita. Yang hina baru ni pula, tuan-tuan, yang masih declare dia ni beragama macam kita. Yang dia hina baru ni pula, tuan-tuan, di depan mata kita. Tiba-tiba kita mulut dikunci, telinga disil, tangan dan kaki digari. Tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan, di mana maruah kita?
di mana maruah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, tuan-tuan. Amin. Minta Allah Ta'ala jangan letakkanlah kesalahan ni di atas batang bau kita, tuan-tuan, di belakang tengkok kita. Saya tak mau, tuan-tuan, sebab kita tak berkuasa dan kita tidak redha benda ni terjadi. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memelihara dan memberi kekuatan kepada kita untuk menegak dan memelihara agama Islam ni. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya rasa cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan. Kalau nak ikut cakap ni boleh cakap lagi lah, tapi masa sangat-sangat tidak mengizinkan lah. Daripada ceramah tak hujan sampai hujan dah, tuan-tuan. Saya nak ceramah lagi pun saya takut hujan ni berhenti sampai kita tu mampu saya nak cakap, tuan-tuan. Dan mampu tuan-tuan nak dengar sebelum telok-telok tuan-tuan kebas, baik saya berhentilah. Baik saya berhentilah. Cukup dekat tu dulu. Akhir kalam, tuan-tuan, sekali habis tuan-tuan apa nama tuan-tuan semayang. Saya ingat lagi dekat rumah tu kot, kalau ada tuan-tuan boleh, pihak surau boleh sediakan satu meja jualan dekat tu, saya minta ruang sikit depan rumah abang tu. Ada produk daripada Yayasan Aryadah di sana, tuan-tuan. Yang pertama ada tabung. Tabung dekat sana ni tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah. Tuan-tuan nak bagi infak, tuan-tuan nak bagi zakat, tuan-tuan nak bagi sedekah, sangat-sangat dialukan. Duit yang tuan-tuan bagi itu, yang pertamanya kita nak buat apa, tuan-tuan? Membela pengajian dan pendidikan Islam. Di bawah Yayasan Aryadah ni, yang pertama kita ada ma'had tahfiz yang berlindung dan bernaung di bawah kita. Juga beberapa buah pondok. Yang gaji-gaji, yang makan-makan budak-budak tu, air, elektrik, bil pusat pengajian tu, kadang-kadang kami tanggung. Kita ada 6 buah ma'had, dia akan mahabak. Bulan ni ma'had kami ni tak cukup duit makan, kita akan support. Ma'had ni tak cukup nak bayar duit guru, kita support. Yang mengaji dekat ma'had tu, tuan-tuan, satu orang bukan Islam pun tak ada, satu orang bukan Melayu pun tak ada. Anak-anak bangsa kita, anak-anak seagama kita, mereka duk belajar dan menadah untuk memahami agama. Kalau tuan-tuan rasa nak bantu, tabung duduk tempat jualan tu. Sama ada belakang kereta tu hujan, mereka duduk tak tuan-tuan lagi. Duit tak bawa, tak balik pergi ambil. Alasan apa? Yang kedua, dalam tabung tu juga, tuan-tuan, anak-anak bangsa kita mengaji di luar negara, pengajian Islam. Baru ni saya pergi ke Mesir, saya bagi ini, tuan-tuan, kita biaya pengajian anak-anak. Yang ketiga yang kita biaya ni apa dia, tuan-tuan? Surau-surau yang mati. Tuan-tuan duduk kot ni surau, tuan-tuan, alhamdulillah, ada surau mati, tuan-tuan. Jemaah maghrib 3 orang. Kita tanya ni, pengajian ada, semalam haram tak ada. Terutamanya di kampung-kampung. Lah ni kita ada 8 surau angkat di bawah kami. 8 surau angkat. Kita hantar guru-guru ni pergi mengajar. Setiap malam mereka pergi mengajar, kita bagi duit untuk buat apa nama, kenduri. Ada lah yang duk main mengaji 30 orang, 40 orang. Ustaz tu kami bayar, duit untuk pengajian pula kita, duit jamuan pula kita bagi. Daripada duit orang ramai ni lah yang kita guna. Tuan-tuan nak tolong, tolonglah, tuan-tuan. Yayasan Aryadah ni tempat tuan-tuan nak salurkan dana untuk Islam. Tuan-tuan bilah tengok tempat kami. Dan kebajikan dalam tabung ni pula kita bela asnaf. Ada anak-anak yatim, ada orang-orang susah yang kita bela, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, tuan-tuan boleh buka dalam Facebook Aryadah, Yayasan Aryadah, tuan-tuan buka lah apa aktiviti yang kami buat, tuan-tuan boleh tengok lah. Siapa yang nak bersama, silakan. Yang keduanya, dekat sana juga ada produk, iaitu Tok Koko yang macam saya bawa dulu lah, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang satu bungkus 20 secet RM20. Untuk paklong-paklong ni saya minta amalkan untuk nak jaga ni anti nyanyuk. Ustaz, saya kencing manis, boleh minum tak? Boleh, jangan kencing kawan ya. Manis tak? Saya minum manis, kurangkanlah sukatan. Dia ni bukan ubat, tuan-tuan. Minuman coklat dia milu lagu tu lah. Manis, kurangkan sukatan. Bukan tentu tuan-tuan nak telefon saya nak abang, manis tak? Kurangkan sukatan. Bukan yang tu pun saya nak ajak pun.
Kacau. Mu tak boleh fikir betul tu tak ada beli lah kan. Pak Long ada ni letih ni, Pak Long dia letih tak tahu apa. Amalkan. Sungguh ni dia nak anti nyanyuk. Ada satu pakcik tu dia aksiden kepala terantuk jatuh atas jalan ni. Dia hilang ingatan 3 bulan. Anak dia amal setiap bulan dan dia duduk di titik darih benar. Dengan izin Allah lah ingatan dia kembali pulih. Tuan-tuan ada anak-anak yang otak lembat, mengaji lambat, boleh suka melawan cakap, amalkan. InsyaAllah tuan-tuan di luar sana. Ini sangat cukup sekadar itu dulu. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir malam ni tuan-tuan. Abang-abang di luar sana hujan baru lepas lari. Tu pun motor tak dengar lepas lari duduk tahu lah. Kata lepas balik ke tak? Tak balik, lari kata tuan-tuan. Hebat orang Sungai Kok ni, hebat tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan semualah, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan, Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan. Yang mana maklum-maklum yang sakit, Allah Ta'ala bagikan kesihatan. Yang mana sedih, Allah bagikan kegembiraan. Yang mana susah, Allah Ta'ala berikan kesenangan, insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doalah kat saya sama, minta Allah Ta'ala jauhkan daripada khianat manusia. Macam-macam tuan-tuan orang buat kat saya, macam-macam khianat tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Balik ceramah kena ligan biasa. Balik ceramah kena ligan. Ligan kata. Masa tu saya seorang ligan. Saya duk tengok yang ligan belakang wajah saya naik BMW, saya tekan. Saya tengok meter saya 18. Dia duk ligan lagi. Hei. Tak cukup ligan dia horn, tak cukup horn dia lak. Yang celah tu telefon duk bunyi pun. Kadang-kadang orang tak angkat dah, ligan dia ligan. Ujian tuan. Jauh jugalah dia ingat kat 5 kilo. Saya kata korang ajak kita dah rahmat kilau. Dekat dengan tol saya berhenti. Hang nak main. Saya berhenti, dia pun berhenti belakang. Turun Gangster bukan game dekat. Saya kata game dekat aku makan juga. Saya pun turun tengok tu Imam Majid Azabi. Dia lupa bagi teguh hati. Itu dia ligat saya tak. Dia kata duk telefon ustaz tak angkat dah. Ligat aku nak angkat lagu nak. Tengok 10 miss call dia. Sejarah saya kena ligat buat balik ceramah. Lepas tu lupa bagi teguh hati kan. Jadi tuan-tuan doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhlah khianat. Saya minta satu ya tuan-tuan ni. Tuan-tuan tolong doa ke Allah bagi saya ni ada kekuatan untuk cakap benda betul. Nak cakap benda betul ni tuan-tuan ingat tak ada risiko ke tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saya tabuh balon-balon ni, saya tak ada risiko ke tuan-tuan? Macam-macam risiko yang saya kena hadap, tapi saya tak peduli risiko tu. Hamba sentuh Islam, aku sampai depan Allah. Saya punya prinsip lagu tu, hamba usik Islam, hamba jaga aku usik hamba. Kan kita nak heran ke orang tu, hang ada apa hang punya pasal lah. Hang kaya hang punya pasal, hang ada kuasa hang punya pasal. Hang kaya, Allah maha kaya, aku yang nak jaga tu maha kaya. Hang ada kuasa, aku nak pelihara yang maha berkuasa. Bukan kita ada kepentingan apa? Saya nak cakap benda betul. Tuan-tuan tolong doa ke Allah, bagi kekuatan kepada saya boleh bercakap benda yang benar sampai saya mati. Bukan tempat sampai saya ada kuasa. Tak. Saya duk doa ke Allah, ya Allah, kalau kau nak bagi aku ni berpegang kepada kuasa, tapi mulut aku bisu daripada berkata yang benar, kau cabut kuasa daripada aku. Biar aku duduk macam ni, aku boleh cakap benar yang betul. Nak bagi kuasa, nak kunci gari tangan, gari kaki, kunci mulut, pekakkan telinga. Enggak saya tuan-tuan. Saya tak mahu begitu. Saya nak cakap benda betul ya. Sebab saya nak mati, saya nak balik hadap dengan Allah. Kan saya nak hadap dengan manusia, saya nak hadap dengan Allah. Dan tuan-tuan pun kena ambil semangat tu. Cakap benda betul tuan-tuan. Jangan heran ke orang. Jangan takut bang orang. Cakap benda yang betul. Orang nak marah. Siapa yang nak suka kalau kita cakap benda betul? Tuan-tuan buat benda betul pun orang marah. Tuan-tuan buat benda tak betul pun orang marah. Itu yang kata manusia tuan-tuan, dia ada 16 kepala. 16 kepala dia fikir. Ni jangan cakap benda betul. Tuan-tuan buat je kerja Islam tuan-tuan.
buat kerja Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Terima kasih semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.